Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Peja. Hari ni nak sambung tentang kimia tingkatan 4 iaitu membina persamaan kimia dan juga persamaan ion. Jom kita sama-sama tengok. Okey, so 3 contoh saya akan bagi hari ini iaitu yang pertama, pepejal natrium bertindak balas dengan air untuk membentuk natrium hidroksida dan juga gas hidrogen. Kita nak tulis dia punya persamaan kimia, kita kena tahu dulu formula kimia bagi setiap bahan dan juga dia punya state ataupun dia punya keadaan fizikal dia. Okey, so natrium berbentuk pepejal kan. Okey, so natrium Na okey berbentuk pepejal. Jadi kita tuliskan dalam kurungan. Okey, tambahkan dengan air H2O. Air dia punya state, dia punya keadaan ialah cecair. Okey, cecair Ce okey, untuk menghasilkan larutan natrium hidroksida. So natrium hidroksida, okey, natrium hidroksida NaOH. Dalam bentuk larutan kita panggil dia larutan aqueous. Larutan, sebut je larutan, dia mesti larutan aqueous. So larutan aqueous AK larutan aqueous. Okey, dan juga gas hidrogen H2, okey, dalam bentuk gas so gas tulis G. Okey, ini adalah persamaan kimia. So kita ada pepejal, kita ada cecair, kita ada aqueous dan juga kita ada gas. Okey. So seterusnya kita nak buat apa? Kita nak bina persamaan ion. Okey, untuk persamaan ion, pelajar-pelajar kena ingat yang ion hanya wujud dalam sebatan ion dalam bentuk cecair ataupun larutan aqueous sahaja. Okey, selain daripada itu ion tidak terbentuk. Okey, selain daripada itu ion tidak terbentuk. Okey, jadi dekat sini kita ada tak larutan aqueous? Okey, ada. So larutan aqueous kita ialah natrium hidroksida. Jadi natrium hidroksida akan membentuk ion datang daripada ion natrium Na+ dan juga ion hidroksida. Jadi kita tulis macam tu lah. Kita boleh tulis dia punya state AK kalau kita nak tulis. Okey, so kita tulis AK aqueous. Okey, yang lain tak boleh dipecahkan. Okey, H2O air cecair tetapi dia bukannya ionik. Okey, dia bukan sebatian ion. Jadi dia tidak boleh dipecahkan kepada ion. Okey, jadi kita kena tulis balik semula. So yang lain-lain kita akan tulis semula. Jadi Na dalam bentuk pepejal campur dengan H2O dalam bentuk cecair. Okey, kemudian ion yang ada dah tadi dan juga hidrogen gas. Gas tak boleh pecah lah. Okey, so ini adalah dipanggil sebagai persamaan ion. Okey, ini adalah persamaan ion. Persamaan ion ni nanti ada satu lagi contoh, nanti dia boleh masukkan benda-benda yang ion-ion yang sama. Okey, nanti kita tengok dalam contoh yang kedua. Okey, so ini adalah contoh persamaan ion. Persamaan ion mesti ada ion. Dia mesti ada ion. Okey, tak ada ion kita tak panggil dia persamaan ion. Dan persamaan lupa nak sebut tadi, persamaan mestilah seimbang. Okey, mestilah seimbang. Okey, kita tengok yang atas tadi, dah seimbang ke belum? Okey, kita dah tulis tapi kita tak seimbangkan lagi. So pastikan kita seimbangkan dulu. Okey, kita tengok kita seimbangkan. Jadi saya tukar juga dulu warna. Okey. Okey, nak seimbangkan. Yang pertama, apa yang kita kena seimbangkan? Yang pertama kita cuba seimbangkan hidrogen dan juga hidroksida dulu. Okey, hidrogen dan juga oksigen dahulu. Okey, cuba kita tengok hidrogen di sebelah kiri anak panah. Okey, adalah 2. Okey, ada 2 sini ada 2. Di sebelah kanan ada 3. Jadi bagaimana nak samakan dia? Okey, nak samakan dia kita tengok dekat sini mungkin kita boleh darabkan dengan 2. Okey, darab dengan 2 untuk jadi 4 hidrogen di sebelah kanan. Okey, bila dah jadi 4 di sebelah kanan, di sebelah kiri kita boleh darabkan dengan 2 sebab ada 2 je kan. Okey, jadi situasi di sini kita letak 2 di hadapan natrium hidroksida. Okey, bila kita letak 2 di hadapan natrium hidroksida, maka hidrogen dia akan jadi 4. Hidrogen di sebelah kanan ada 4. Okey, ada 4. Jadi di sebelah kiri ada 2. Jadi nak seimbangkan kita letak 2 di sebelah kiri. Okey, so hidrogen di sebelah kiri pun ada 4. Okey, hidrogen dah ada 4. Okey, oksigen. Kita tengok So depan hidrogen ni, depan oksigen ni. Okey. Di sini H2O
Jadi dua di hadapan dia ada oksigen dalam air tu ada dua kat depan dia. Jadi oksigen di sebelah kiri ada dua, di sebelah kanan ada dua juga. Sebab sini ada O, sebelah sini tak ada O, tapi dia ada dua dekat perkali dia punya ni. Jadi dapatlah oksigen ada dua. Jadi yang seterusnya, lepas kita dah seimbangkan oksigen dan juga hidrogen dan oksigen dah seimbang, barulah kita tengok yang lain-lain. Okey, siapakah yang lain-lain? Yang lain-lain di sini hidrogen dah, oksigen pun dah, yang lain-lain dia adalah natrium. Jadi natrium macam mana kita nak seimbangkan? Di sebelah kanan ada dua, jadi di sebelah kiri ada satu. Jadi nak seimbangkan kita letak satu lah. Okey. So kita letak satu dua di sebelah kiri, so dua di sebelah kanan. Jadi seimbanglah persamaan kita. Jadi persamaan yang asal tadi kita dah seimbang. Jadi persamaan ion dia akan ikut sebenarnya. Dia ikut daripada persamaan asal. So natrium ada berapa? Ada dua. So air ada berapa? Ada dua juga. Kemudian ion natrium ikut yang atas ada dua natrium hidroksida. Jadi ada dua ion natrium dan juga ada dua ion hidroksida. Dekat situ kita tulis saja, sambung. Okey, so dah siap, dah lengkap. So ini adalah persamaan ion. Yang atas adalah persamaan kimia. Persamaan kimia dia tak ada ion lah. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua. Okey, ada dua warna. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Natrium hidroksida bertindak balas. So natrium hidroksida NaOH larutan so aqueous, okey, bertindak balas dengan asid hidroklorik asid hidroklorik HCl HCl. Asid mesti wujud dalam keadaan aqueous. Saya suka tulis AQ sebab bahasa Inggeris. Aqueous untuk menghasilkan natrium klorida NaCl. Dan natrium klorida ni larut dalam air, jadi dia adalah aqueous juga. Okey. Tambah dengan air. Air ialah H2O. H2O dalam keadaan wajib dalam keadaan cecair. Air tak boleh dalam aqueous. Air mesti cecair. Jadi selesai kita punya persamaan kimia, tetapi seimbang ke belum? Okey, kita cek. Natrium, hidrogen dulu. Hidrogen dekat sebelah kiri ada dua. Okey, satu, dua. Di sebelah kanan ada dua. Okey, selesai, seimbang. Okey, oksigen di sebelah kiri ada satu. Di sebelah kanan ada satu juga. Oh, seimbang. Okey, kemudian natrium, selepas kita dah hidrogen dengan oksigen, natrium pula. So, natrium ada satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Okey, selesai. Dan juga kita ada natrium, klorida ion, klorin, ada satu di sebelah kiri dan juga satu di sebelah kanan. So, selesai. Okey, dekat situ selesai. So, sama seimbang lah. Okey, so macam mana nak buat dia punya persamaan ion? Okey, sebelah kiri kita pecahkan kepada ion. Ingat, hanya larutan aqueous dan juga sebatian ionik yang berbentuk cecair sahaja yang boleh pecah kepada ion. Okey, so sekarang ni mana larutan aqueous? Larutan aqueous ada natrium. So, natrium hidroksida Na+ dan juga hidroksida OH-. Okey, campur dengan HCl, asid hidroklorik dalam larutan aqueous, jadi H+ dan juga campur dengan klorida ion Cl-. Okey, ni aqueous Okey, untuk menghasilkan natrium dalam bentuk aqueous juga, jadi Na+. Okey, campur dengan klorida juga dalam aqueous. Okey, dan campur dengan air H2O dalam keadaan cecair. So, kekal H2O. Okey, saya tulis dia punya state dulu. Okey, kemudian yang ni aqueous, AK, yang ni aqueous, yang ini juga aqueous. Bila dia ion, dia sebenarnya tak perlu tulis dia punya state, sebab kita dah tahu dah dia larutan aqueous. Okey, jadi kita boleh mansuhkan. Sekarang ni yang mana yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan anak panah tu, kita boleh mansuhkan yang sama yang sama. Okey, jadi kita tengok sama-sama yang mana yang sama. Okey, yang sama kita nak mansuhkan. Jadi yang sama natrium ion, okey, sama di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada, sama. Kemudian kita ada klorida ion, di sebelah kiri ada, di sebelah kanan pun ada. Okey, yang tak sama hanya ada dua. Okey,
So yang tak sama tu kita salin balik semula. Okey, so kita jawapan bagi sematian persamaan ion ialah hidroksida ion OH minus, okey, campur dengan H plus. Okey, so yang ni okay, dua saja untuk menghasilkan apa? Menghasilkan H2O dalam bentuk cair H2O. Okey, so itu adalah persamaan ion bagi tindak balas di atas. So mana pergi natrium, mana pergi klorida? So dia dah hilang, dia tak ada nampak dalam persamaan ion, dia tak nampak. Okey, so ini adalah persamaan ion bagi tindak balas yang disebutkan ke atas. Okey, jom kita tengok contoh yang ketiga pula. Okey, contoh yang ketiga, pepejal magnesium. Okey, saya tukar dulu warna. Okey, pepejal magnesium. Jadi kita tulis Mg, sama-sama Mg, M, cikgu saya dulu suruh tulis M, huruf besar betul-betul jangan guna huruf simbol yang salah. Okey, magnesium bertindak balas dengan asid nitrik, campur dengan asid nitrik apa? HNO3, asid nitrik. Kena tahulah, magnesium dalam keadaan pepejal. Okey, asid nitrik mesti dalam aqueous. Okey, untuk menghasilkan garam magnesium nitrat, okey, menghasilkan anak panah magnesium nitrat. Apakah rumus, formula kimia bagi magnesium nitrat? Magnesium 2 plus, nitrat negatif 1. Maka terbalikkan saja, MgNO3 dalam kurungan 2. Okey, dan juga H2O. Okey, cecair. Okey, air cecair magnesium nitrat dalam bentuk aqueous. Saya tulis aqueous AQ pula. Okey, aqueous dalam bahasa Melayu kena tulis AK dalam bahasa Inggeris AQ. Okey. Jadi kita sambung. Sambung nak buat persamaan ion. Jadi macam mana nak buat persamaan ion? Kita akan pecahkan yang aqueous kepada ion-ion dia. Jadi magnesium ni dalam solid, okey, dalam pepejal, so kekal. Okey, campur dengan HNO3 aqueous, jadi H plus, dan kita tak seimbangkan dulu. Kita seimbangkan dulu. Okey, so seimbangkan macam mana nak seimbangkan? Okey, so sama je macam tadi, kita nak seimbangkan hidrogen dan juga oksigen dulu. Okey, cuba kita tengok yang belah kiri ada berapa hidrogen? Ada 1. Di sebelah kanan ada berapa hidrogen? Ada 2. Jadi macam mana nak seimbangkan? Darab 2 lah. Letak 2. Bila kita letak 2, hidrogen di sebelah kiri dah ada 2. Di sebelah kanan ada 2. Oh, sama dah. Oksigen. Okey, oksigen di sebelah kiri ada berapa? Ada 3 darab dengan 2. Dapat berapa? Ada 6. Okey. Di sebelah kanan ada berapa? 3 darab dengan 2 juga. Dapat berapa? 6. Sama dah. Okey, so sama dah ya. So oksigen pun ada 6. So hidrogen dengan oksigen dah seimbang. Baru kita tengok magnesium dan juga nitrogen. Okey, magnesium di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 1, nitrat dia ada 2 di sebelah kanan. Sebab apa 2? 2 HNO3. Jadi ada 2 lah. Okey, kemudian di sebelah kanan pula ada berapa? Ada 2 juga. Sebab nitrogen dalam nitrat itu darabkan dengan 2. Okey, so nitrogen pun ada 2 di sebelah kanan. So seimbanglah persamaan ni. Okey, so seimbanglah persamaan ni. Barulah kita buat pecahkan kepada ion-ion dia. So magnesium, ion magnesium. Ini magnesium pepejal, jadi tak ada ion. Campur dengan 2 HNO3, jadi ada 2 ion hidrogen. Ada 2 ion nitrat. Okey, ion nitrat. Okey, menghasilkan apa? Menghasilkan magnesium nitrat, okey, dalam bentuk aqueous. Jadi ada ion-ion dia. Magnesium 2 plus, okey, ada 1 saja. Campur dengan nitrat ada berapa? Ada 2 nitrat di situ. NO3 minus ada berapa? Ada 2 sebab didarabkan dengan 2 dekat bawah tu. So ada 2 lah dekat situ. So kita tak boleh letak 2 kat bawah So ada 2 nitrat dekat situ. So campurkan dengan H2O air dalam keadaan cecair. Okey. Jadi apa yang kita buat seterusnya? Kita akan masukkan yang sama. Siapa yang sama? Yang sama adalah 2 nitrat di sebelah kanan, 2 nitrat di sebelah kiri. Jadi apakah persamaan ion kita? Kita salin semula yang tak dimasukkan, iaitu magnesium dalam keadaan
berpejal campur dengan 2 H+, okey, dia akan menghasilkan magnesium 2+ campur dengan H2, okey, dalam keadaan cecair. Okey, so itu adalah persamaan ion bagi tindak balas yang disebutkan di atas. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.